Ameng terus ke tempat bakar ayam tadi. Sampai dekat tempat simpanan ayam, lagi sekali Ameng terkejut bila dia ternampak ada satu lembaga macam nenek tua tengah ratah ayam mentah yang mereka bawa tu. Rakus dan selekeh, rambutnya terjurai, tangannya hitam berkedut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan lagi kisah daripada Ameng ni. Kali ni pengalaman beliau yang dialami dengan kawan-kawan dia masa camping. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Kejadian ni berlaku masa Ameng dan beberapa orang kawan dia pergi camping di satu kawasan air terjun di Lembah Kelang. Trip ni terdiri daripada 6 orang. Ameng, Munah, Tipah, Ahmad, Osman dan Lukas. Lukas ni kawan Ameng dari Sweden. Kaki camping juga. Dah tentu semua tu bukan nama sebenar Tapak camping RM30 satu malam. Tapak luas boleh muat 10 kemah standardnya. Kemah disediakan cuma pasang sendiri. Ada toilet 2 biji, dapur dan meja makan muat 8 orang. Lokasi dekat tepi sungai. Nak air terjun kena trekking sikit lah. Kenderaan 4x4 sebab nak kena redah anak sungai sebelum sampai ke destinasi. Atau boleh parking dekat kawasan anak sungai dan berjalan kaki ke campsite sejauh 600 meter macam mereka tu. Minggu kejadian tu cuma mereka je yang menginap dekat situ. Hari Jumaat, Ameng, Munah, Tipah dan Lukas mulakan perjalanan, ambil masa 5 jam. Sampai destinasi, Ahmad dan Osman dah tunggu. Mereka deal dengan tuan tanah berkenaan pakej yang dipersetujui dan buat bayaran. Tuan tanah tinggalkan mereka dengan satu pesanan kepada Ameng. Hati-hati. Ameng dah rasa tak sedap hati. Segalanya bermula normal dari pasang kemah, siapkan alat pemanggang dan buat apa yang patut. Kemah mereka minta satu je, muat 5 orang. Mereka ada bawa satu lagi yang lebih selesa untuk Munah dan Tipah ni. Makan tengah hari dekat kawasan kampung orang asli. Di sebelah petang pula mereka pergi mandi sungai. Menjelang malam, mereka solat maghrib berjemaah kecuali Tipah. Lukas baca Bible dia orang Kristian. Lepas makan malam tu, mereka bersembang lah, santai-santai je. Tak lama kemudian, seorang demi seorang masuk tidur. Malam ni kena rehat cukup sebab besok nak bangun awal nak pergi trekking. Tinggallah si Ameng dengan Osman. Masa mereka berdua tengah rancak berbual tu, sambil bergelak ketawa lah, Ameng perasan yang suara ketawa mereka bukan macam suara dari ketawa 2 orang tau. Dengar macam ada 4 atau 5 orang, termasuk suara kanak-kanak sekali. Bulu roma terus meremang. Ameng terdiam. Baru dia nak tanya si Osman ni, Osman dah pandang Ameng semacam je. Takut punya pasal mereka berdua masuk tidur. Hari Sabtu, Ameng bangun pukul 5 pagi. Keluar kemah, dia nampak Lukas dekat sungai. Pagi-pagi buta dah mandi sungai. Rindu salji agaknya. Masa Ameng nak ke tandas, dia nampak Osman berdiri tepi pokok sambil pandang ke depan macam dia renung pokok tu. Ameng datang dekat Osman. Seram bila dia tengok Osman berpaling ke arah dia dengan senyuman sinis. Dalam masa yang sama, bahu si Ameng ni ditepuk dari belakang. Bila dia berpaling, Ameng terkejut. Osman yang tepuk bahu dia. "Man, jom siap, lepas subuh kita gerak." Osman bagi arahan dengan muka tak bersalah. Sedangkan si Ameng ni masih mamai. Mimpi ke apa ni?
Aming tengok semula pokok tadi. Yang ada cumalah sebatang pokok. Tak jadi Aming nak pergi ke tandas. Semua orang dah siap. Mereka mulakan trekking diketuai oleh Osman dan Ahmad. Disebabkan Aming risau ditegur klon Osman ni daripada belakang, dia duduk tengah-tengah. Perjalanan trekking ambil masa 2 jam. Mereka sampai dekat air terjun dalam pukul 8 lebih macam tu. Sampai je sana, mereka bersarapan. Lepas tu seorang demi seorang berkubang dekat air terjun. Tinggallah si Aming dengan Tipah dekat tebing jaga beg dulu. Tipah buka cerita, tempat ni kau tak rasa something ke? Aku dengar kau mengaji macam 10 orang. Aku perasan juga sebenarnya. Masa aku solat asar semalam, aku macam dengar hentakan lutut beramai-ramai masa sujud. Aku buat tak endah je sebab tak pasti betul ke apa yang aku dengar. Masa gelak malam semalam pun satu hal juga. Padahal aku gelak sopan je. Tiba-tiba Aming perasan Osman tak ada dekat air terjun tu. Aming pesan dekat Tipah, tunggu kejap sementara dia pergi cari Osman. Selang beberapa langkah, Aming nampak Osman tengah bercakap dengan Osman sendiri. Berderau darah Aming masa tu. Dia buat-buat tak perasan je dan teruskan mencari Osman dekat tempat lain. Sampai je dekat Tipah, Aming nampak Osman dekat air terjun. Kali ni dia betul-betul dah seram, bercampur pening. Mana satu Osman yang betul sebenarnya? Tak lama kemudian, Ahmad dan Lukas naik untuk makan. Giliran Aming dengan Tipah pula main air terjun. Air terjun ni ada 2 peringkat lah. Tingkat 1, tingkat atas ada gelongsor batu. Tingkat bawah cuma ada air terjun, tapi kolam ni dalam. Lepas mandi air terjun dekat atas tu, mereka ke bawah pula. Dekat sini tak ramai yang turun ke sungai. Lukas dan Ahmad tak pandai berenang, jadi Aming nasihatkan mereka berdua ni jangan buat hal. Mereka jaga beg. Muna dan Tipah dah macam orang tak pernah jumpa sungai. Mulut murai Tipah dah cukup buat tempat tu macam dekat karnival. Sekilas pandang, Aming ternampak ada satu ruang di sebalik air terjun tu. Bila dia datang dekat, ya, memang ada ruang di sebalik air terjun tersebut. Osman ajak Aming ke dalam. Dekat situ Osman ada bertanya kalau Aming tahu sesuatu. Aming cuba berdalih, pura-pura tak faham apa yang dimaksudkan. Jeritan Tipah memanggil mereka pulang menyelamatkan Aming. Mereka terus pack semua barang dan trekking ke bawah. Sampai dekat campsite, semua tertidur keletihan. Tinggal Aming dengan Muna duduk bersembang sambil siapkan dapur untuk masak dan BBQ. Maghrib berlalu, unggun api dipasang. Masa untuk BBQ. Tugas Aming bakar ayam malam tu. Kemudian Aming biarkan sekejap ayam atas pemanggang. Dia nak pergi berwuduk dekat sungai dan ternampak Lukas dengan Tipah bersembang dekat gigi air. Lepas berwuduk, Aming menuju ke dalam kemah untuk solat maghrib. Masa solat, bahu Aming ditepuk menandakan ada makmum. Habis baca Al-Fatihah, suara amin beramai-ramai kedengaran hingga ganggu fokus dia nak solat. Dalam getah lutut tu, Aming teruskan juga sampai habis. Masa baca doa, Aming tak berani pandang belakang, tapi dia dengar suara Ahmad mengaminkan. Habis doa, Aming pusing ke belakang. Dia nampak Ahmad, tapi bukan sebagai makmum. Ahmad tengah hisap rokok dekat luar. Aming cuba tenangkan diri, tapi tak boleh. Mata dia dah mula nampak macam-macam. Ada makhluk sesat, ada yang sepintas terbang, membuatkan Aming rasa menyesal datang situ. Keluar je daripada kemah, Aming tengok Muna tak ada. Yang ada cuma Ahmad dan Osman. Belum sempat Aming bertanya mana yang lain, Muna dan Tipah muncul dari arah tandas dengan muka ketakutan. Aming tak terfikir pula mana si Lukas ni. Osman pandang Aming dan bersuara, "Kau elok bagi tahu aku sejauh mana yang kau nampak." Muna dengan Tipah tertanya-tanya apa benda mereka sembang ni. Aming pun tak tahu nak jelaskan macam mana. Kemudian Ahmad bangun pergi ke arah Muna dan Tipah. Entah apa dijampinya, tiba-tiba mereka menjerit. Jeritan yang sangat kuat, macam nampak sesuatu depan mereka. Dan akhirnya mereka rebah pingsan. Aming masih tercegat, tak tahu nak buat apa. Soalan demi soalan diaju bertalu-talu. Setelah Muna dan Tipah sedar, Aming terus ke tempat bakar ayam tadi. Sampai dekat tempat simpanan ayam, lagi sekali Aming terkejut bila dia ternampak ada satu lembaga macam nenek tua tengah ratah ayam mentah yang mereka bawa tu. Rakus dan selekeh, rambutnya terjurai, tangannya hitam berkedut. Habis satu plastik ayam tu, dia bedal seorang. Aming terus jumpa Osman dan Ahmad nak bagi tahu hal sebenar. Mereka duduk bertiga atas tikar untuk berbincang.
Osman tanya lagi soalan yang sama. Kali ni Ameng mengaku apa yang dia nampak. Ahmad cuba buat sesuatu pada Ameng melalui makhluk yang mendamping si Ahmad ni. Ahmad ni ada pendamping juga. Ameng bersuara, "Mat, kalau kau buat aku takkan selesai dengan Osman." Kemudian Ahmad halau wanita tu berambut kusut tak berwajah berada dekat tempat mereka berbincang tu. Ahmad ni memang banyak pendamping. Lepas seekor tadi tu hilang, muncul pula perempuan muka hodoh, mata terbuntang, muka putih melepak. Lepas benda tu hilang, muncul seorang wanita cantik. Ameng teruskan perbincangan dengan Osman hinggalah capai persetujuan. Perbincangan mereka agak terganggu dengan suara mengilai dan nyanyian menyeramkan wanita cantik tu. Hari Ahad, matahari dah terbit. Ameng terjaga dekat tengah-tengah laman dengan Muna dan Tipah. Osman, Lukas dan Ahmad entah hilang ke mana. Ameng perhatikan sekeliling. Beg Osman dengan Ahmad dah tak ada. Jadi Ameng fikir Osman dan Ahmad dah tinggalkan mereka. Mereka berfikir, mana Lukas ni pergi? Dekat mana nak cari Mak Saleh ni pula? Lama juga mereka berbincang dekat situ hingga mereka disapa oleh beberapa orang asli. Lukas ada bersama dengan mereka. Kumpulan orang asli ni jumpa Lukas dekat air terjun tingkat bawah. Dia ditinggalkan. Ameng syak ini mesti kerja Ahmad. Ameng disoal oleh orang asli berkenaan trip mereka tu. Orang asli tu ada ternampak Osman dan Ahmad awal pagi tadi. Mereka dengar riuh dari campsite macam ada puluhan orang. Tapi bila tengok ada 6 orang je. Osman dan Ahmad memang dah tinggalkan mereka. Tak lama kemudian orang asli itu pun beredar. Lepas rehat kejap dan keadaan dah agak tenang, atas desakan si Muna ni, nak tak nak Ameng terpaksa ceritakan apa yang berlaku semalam. Ameng jelaskan semuanya pada Muna, Tipah dan Lukas masa mereka packing barang, dan hasil pemeriksaan mendapati duit mereka semua lesap. Barang kemas Muna pun hilang bersama sehelai seluar Tipah. Mujur semua wallet, fon dan kunci kereta masih ada. Pagi Sabtu tu sebenarnya Ameng ada bermimpi diberikan petunjuk yang dia akan kesusahan. Dalam mimpi tu juga Ameng jumpa Yan, perempuan misteri dalam kisah dimensi hijab tu. Yan pesan ada dalam kalangan mereka yang berniat tak baik dan ada yang tak jaga kebersihan. Orang kampung tak suka katanya. Tapi Ameng tak boleh nak tuduh sebarangan walaupun dia dah syak Osman dan Ahmad. Sebenarnya apa yang Ameng nampak Osman buat tepi pokok masa pagi dia nak pergi tandas tu adalah Osman tengah hirup tuala wanita. Tuala wanita tu pula milik si Tipah. Dia tak cuci masa buang. Ni silap besar punca segala kejadian. Osman syok dekat Tipah. Berkali-kali jugalah dia cuba pikat si Tipah tu tapi tak dilayan. Lukas pula selalu ada dengan Tipah. Jadi giliran Ahmad singkirkan Lukas dengan pukau. Lukas dipukau masa dekat air terjun disebabkan dia pendiam. Ameng tak perasan pun dia tak ada masa turun ke campsite lepas mandi air terjun tu. Ditambah pula Lukas minum bir dekat atas dan buang merata. Lagi memudahkan kerja si Ahmad ni nak padamkan Lukas masa dia tengah mabuk. Yang Ameng keliru sekarang ni, semalam dia nampak Lukas berbual dengan Tipah dekat tepi sungai. Sekarang ni pula Lukas kata dia kena tinggal dekat air terjun sampai orang asli ni jumpa dia malam semalam. Dah tu Tipah berborak dengan siapa pula? Tipah pula cakap dia semalam ada dengan Muna, tak ada pergi sungai pun. Mereka tak perasan pun Lukas tak ada. Pula dah. Muna dan Tipah hanya sedar Lukas tak ada masa mereka pergi ke tandas. Sebab tu mereka berlari ketakutan ke arah Ameng semalam sebab nak bagi tahu tentang Lukas. Ahmad ada cuba nak gunakan Muna tapi Ameng selalu gagalkan. Ameng selalu panggil Muna bila dia nampak Ahmad ni datang dekat Muna. Ameng tahu dia ada ilmu pukau. Dia dah kantoi sejak dari awal masa mereka tengah bincang harga pakej campsite tu. Tujuan si Osman ni soal si Ameng pula adalah untuk ajak Ameng sertai mereka untuk gunakan Muna dan Tipah. Takkanlah Ameng nak buat macam-macam. Muna ni kawan dia. Osman dan Ahmad ni pula sebenarnya bukan kawan rapat si Tipah. Mereka cuma kenalan dari satu grup hiking. Petang tu mereka beredar dari tapak perkemahan. Lepas hantar Muna dengan Tipah dekat rumah, Ameng dan Lukas teruskan perjalanan ke selatan tanah air. Lukas sampai sekarang taubat nasuha, tak nak pergi camping dah. Dari kejadian ni banyak yang Ameng belajar. Pertama, dia tak tahu macam mana dia nak lawan pukau. Apa yang dia boleh buat, elakkan. Sebab tu masa dekat airport Jakarta tu, dia tak mampu buat apa-apa pada lelaki yang dah dipukau tu.
Bukan saja Aming buat tak peduli, besar kemungkinan dengan dia sekali kena pukau. Lepas tu jagalah kebersihan. Ini paling utama. Osman mungkin tak bernafsu dekat Tipah kalau Tipah jaga kebersihan diri. Tipah ni bukan lawa sangat pun. Apa motif luar dia kena rembat pun Aming tak tahu. Boleh jadi untuk kegunaan sihir pengasih. Jangan cuba-cuba baca ruqyah kalau tak ada asas yang kukuh. Nanti nak serang satu, 10 yang terasa panas. Masa Aming berbincang dengan Osman, nenek tua tu elok je baca ayat kursi, tapi tak sempurna lah. Seram, meremang bila teringat cara pendamping hodoh Ahmad tu pandang dia. Kejap kang dia dekatkan muka hodoh tu betul-betul tepi muka si Aming ni. Mana tak menggigil satu badan dia buatnya. Mata termuntang, bau busuk, lidah terjelip panjang, bercabang pula tu. Kena ingat tempat-tempat macam ni biasanya dihuni makhluk lain. Jadi berhati-hatilah. Okey, sampai sini yang dapat saya kongsikan kisah Aming kali ini. InsyaAllah dalam video akan datang saya akan kongsikan lagi kisah ni. Kisah si Aming ni lah. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.